أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وأطلق بألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع بأفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi pertama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengatur dan mengizinkan kita untuk bersama di hari ini dan kita ada tetamu hari ini. Tetamu daripada mana ya? Kan? Bukan Ustaz. Ya, kata tetamu ya? Ustaz, saya dah jadi Guida tu. Yang dekat online saya tu dekat daripada Luar biasa tu. dengan Tuan Fadilah sekali. Nama apa? Ida, Rohaida. Yalah. Oh, memang dah tu ya. Okey, kawan kita yang belakang daripada sama ada dia baru Ustaz. Ya. Masuk bulan ni. Oh, baru masuk ya? Okey. Alhamdulillah. Ada Ustaz. Kebetulan tu saya tinggal sekali. Oh. Kamu tak ada Ustaz. Itulah ya kan. Sebab saya Kelas tengok mengajar kan. Tempuk dan kelas mengajar. tengok daripada senarai ni tak berapa ramai ya. Ini ramai datang ni. Sepatutnya ramai ya. Kalau tengok ya. Kita jauh juga lah. Kita masuk ke Ya, kita sekarang ni sudah masuk ke bahagian kedua ni ialah jenis-jenis kalimah ismun ya. Kalimah ismun ni kalau kita nak tengok banyak. Kalau senarai ni pun yang ni pun dah ada 7 ya. Kita sekarang ni dalam bahagian keempat lah. Keempat kita baru habis kata nama khas dan sudah kata ganti nama, dan kita masuk ke bahagian kata nama penunjuk ya. Penunjuk bagi mereka yang minggu lepas tidak ada, kita ulangkan sekali lagi lah ya. So tinggal apa dulu sampai mana? Lama dah sedang masuk Ustaz. Memang kalau tanya tak apa ya. Tak tahu kat mana dah tu. Memang pembelian ni dia tak boleh tu apa ya, tak boleh lama tinggal. Dan aktivitas ni macam tu lah. Ya. Oh. Dah sikit-sikit awal Dia kalau apa, kalau 1 minggu 2 minggu saja dah. Ya, dia akan tersasar lah orang kata. Okey. Untuk kebaikan siapa yang baru hari ini, kita ulang saja balik apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu mengenai dengan tajuk yang dipanggilkan mana di sini ialah dalam ketiga tadi yang dipanggilkan kata tunjuk tu. Dalam bahasa Melayu dia kata tunjuk ya. Kata tunjuk bahasa Melayu dia ialah, bahasa Arab dia isim isyarah. Okey, lambat sikit ya. Ya. Isim isyarah. Isyarah tu sebenarnya orang Melayu guna juga perkataan tu. Melayu panggil apa? Isyarat. Isyarat tu sebenarnya daripada Arab lah, tapi Arab dia tak cakap isyarat. Ta mambutah tu dia akan tukar pada ha. Jadilah, dan ra Arab dia tak bunyi ra ya, dia bunyi ra. Sebab tu kita Rumi dia kita tulis o tu. Tulisan Rumi kita nak menepati apa yang orang Arab sebut ya. Orang Arab tak sebut isyarah. Orang kata isyarah. Jadi huruf yang paling sesuai kita guna o lah ya. Kalau A dia jadi isyarah ya, lain tak tepat dengan apa yang orang Arab cakap. Jadi isyarah tu ataupun Melayu kata isyarat tu ialah dipanggilkan kata tunjuk. Bila kita kata kata ni mesti dia berkait dengan perkataan. Kalau huruf satu-satu dipanggil huruf, bukannya kata. Kata
ataupun kadang-kadang disebut kata nama. Itu maknanya kalimah lah, perkataan. Okey, yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran bila nak membincangkan mengenalkan isim isyarah ni ialah haza. Haza dalam Al-Quran ni banyak ya. Kita mula mengenalkan dengan kalimah haza. Okey, cuba saudara Adi, cuba kongsikan apa yang kita dah belajar. Sekarang ni kita nak latih siapa yang belajar tu berlatih berkongsi pula. Sebab tujuan kita buat program ni ialah bukan kita mendengar aja belajar aja. Kita nak latih supaya dia hasil besok dapat menyampaikan ilmu yang dia dah belajar tu. Sebab ilmu tu kalau kita tak sampai kepada orang, dia lupa. Dia tak apply. Jadi sikit-sikit tu kita akan buat latihan ya, supaya maknanya bukannya dia tiba-tiba pandai tak, tapi dengan latihan tu lama-lama besok dia biasa, dia jadi biasalah. Maknanya lain kali dia nak kongsi dengan orang tak kekok, orang kata. Ya, minggu depan kita dah cuba saudara Adi ya. Ustaz minggu lepas tak ada ya? Dia lambat sikit. Lambat ya? Tapi kita masuk pukul 10.40. Dah lepas yang ni lah ya? Dah lepas. Okey, tapi Adi ada dia right daripada awal. Okey, cuba kongsikan slide yang pertama ni. Ya, soalan sekarang ni dia berlatih mengajar ya. Dia kata apa yang dia belajar minggu lepas tu dia kongsi dengan orang lain. Okey, cuba. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini berkaitan dengan isi isyarah ataupun kata tunjuk. Okey, yang pertama isi isyarah yang ditunjukkan adalah haza. Haza ni ialah bermaksud ini. Dia ialah kata tunjuk bersifat mufrad. Mufrad muzakkar yang dalam bracket tu. Mufrad muzakkar. Apa makna mufrad muzakkar tu? Mufrad ialah Dia digunakan untuk satu perkara yang tunggal, mufrad tu tunggal dan mempunyai jantina dan muzakkar. lelaki. Ataupun lelaki lah. Jadi kalau kita lihat contoh ayat tu, haza yaumula yang ikun. Haza tu ini, yaumu tu Kata nama yang mufrad muzakkar. muzakkar. Sebab tu dia gunakan haza. Yaumu ialah Hari. hari. La ialah Tidak. Yang tiqun, ikun tu ialah mereka berkata. yang kata. Maknanya Allah nak menceritakan satu hari nanti ada hari yang manusia ni tak boleh berkata-kata. Mulut kita ni dikunci. Yang berkata-kata bukannya mulut kita, yang berkata anggota kita, kaki kita, tangan kita kan ya. Sebab apa? Sebab mulut manusia ni kalau dia beri bercakap, ditanya dia tipu. Sebab tu di akhirat nanti mulut kita kena kunci, tak dapat tak boleh nak kelentong lah orang kata. Yang bercakap ialah kalau kata Allah Ta'ala, kenapa kamu pergi kat sini, ke sana kan? Mulut akan cakap, oh kami pergi sana sebab nak buat dakwah. Kan? Tapi kaki kata tak, kami pergi sama nak jumpa kawan-kawan, nak borak-borak. Sebab kaki tak tipu. Itu sebabnya ada Allah peringatkan kita pada sekarang. Ya hadza yaumula yang tiqu tu maknanya pada ada satu hari nanti, itulah hari, inilah hari Allah menceritakan yang mana manusia-manusia ni tidak boleh berkata-kata. Okey, teruskan. So bermakna yaumu tu ialah kalimah yang ciri dia apa? Mufrad dan muzakkar. Sebab itulah digunakan hadza. Ya. Okey. Lepas tu isim syarat yang kedua yang dikenalkan ialah hazihi ataupun dia bermaksud ini. Hazihi ini ialah bersifat mufradah. Dia digunakan untuk kalimah yang mufradah muannas. Okey, hazihi ini digunakan untuk kalimah yang mufradah muannas ataupun tunggal dan bersifat perempuan. Ini kalau haulai digunakan untuk kalimah yang bersifat jamak.
Tapi masih lagi bersifat perempuan ya. Dia Dia ramai, ramai ramai. ya, dan juga muannas. Okey, cuba terangkan contoh sini hazihi ni sebab apa digunakan kepada kalimah mufradah dan muannas. Tengok ya, kalau muzakkar kita panggil mufrad, kalau muannas kita panggil mufradah. Okey, maknanya sama, tunggal. Tunggal lelaki, tunggal muzakkar, tunggal muannas. Ya, tambah ta mamutah saja beza dia. Ya. So dalam konteks yang pertama ni hazihi ni apakah perkara yang muannas dan mufradah tu yang menggunakan kata tunjuk hazihi itu? Tak ingat Ibu kita buat Okey, dia menunjuk kepada hasanatun ni. Oh, kenapa? Hasanatun ya. Jadi ayat tu nak mengatakan wa in tusibhum hasanatun. Dan in tu maknanya jika, ya. Tusibhum tu ditimpa lah, ya. Mereka ditimpa, apa yang menimpa mereka tu ialah kebaikan. Sekiranya kebaikan menimpa mereka, yaqulu, mereka berkata hazihi, kebaikan ini. So maknanya dia masuk hazihi itu ialah hazihi hasanatun. Jadi hasanatun ni ciri dia ialah mufradah dan muannas. Sebab tu digunakan hazihi. Oh, karena tu tanda dia yang tahu butuh kan. Ta membutah tu tanda dia, apa je kalimah yang ada ta membutah tu menunjukkan muannas dia. Sebab tu dia tak gunakan hazah. Ya, macam yaumu ni dia muzakkar. Jadi nak mengatakan inilah hari, dia akan gunakan hazah sebab dia muzakkar. Sebab hari memang dia muzakkar, dia bukan muannas. Ya. Tetapi sini kebaikan, ya, kebaikan dia ada ta mutah tu, dia ciri-ciri gender dia ialah muannas. Jadi kalau muannas nak mengatakan kebaikan ini tak boleh hazah. Sebab hazah untuk muzakkar. So dia kena gunakan lawan hazah ialah hazihi, bagi ini juga, ya. Hazah pun ini untuk lelaki, hazihi ini untuk perempuan, iaitu muannas. So dalam ayat tu kita mesti boleh mengenal yang mana yang dimaksudkan dengan kalimah muannas tu, iaitu hasanatun. Ya. So biasanya kalimah dia menggunakan isim isyarah dulu, barulah subjek dia hasanatun. Ya, sepatutnya ayat ni ialah hazihi hasanatun min indillah. Bagaimana atas itu haza yaumu, kan. Ya. Tetapi di sini dia tidak perlu lagi sebab hasanatun tu dah disebut sebelum tu. Tak perlu disebut dua kali lah. Ya. So, maknanya bila dia tak sebut pun kita dah faham sebab kebaikan tu dah disebut di awal tu. Ya. Sekiranya kamu sekiranya kebaikan menimpa kamu, menimpa maknanya kebaikan tu apa ni diberikan kepada kamu lah, ya. Mereka berkata hazihi, yang ini tu iaitu hasanatun tadi, min indillah, adalah daripada Allah. Sebab tu digunakan hazi, tak boleh haza. Okay. Kemudian yang kedua tu pun ayat yang sama, cuma bezanya ialah tadi hasanatun, kebaikan. Lawan kebaikan ialah sayyatun, perkara-perkara yang buruk pula. Ya, sekiranya perkara yang buruk yang menimpa kamu, menimpa mereka tu, yaqulu, mereka berkata hazihi min indak. Min indik, maknanya daripada kamu. Dia maknanya dia nak nuduh orang Islam ni. Orang Islam ni yang menyebabkan orang kamu semua ni, mereka semua ni mendapat keburukan. Ini apa cerita ni? Ini orang yang berkata tu mesti orang-orang, biasanya orang munafik lah. Orang kafir dengan orang munafik yang sentiasa bermusuhan dengan orang Islam. Dia mencari pasal je dengan orang Islam. Dia nak
Tu kalau yang baik dia kata dari Allah. Yang pelik yang dia orang ni tahu Allah, dia sebut min indillah, tapi dia tak nak beriman. Itu masalahnya orang-orang ni. Macam orang Israel tu kan, dia tahu Allah, dia tahu, tapi dia tak nak beriman. So, dia tak nak beriman sebab apa? Dia anti Nabi Muhammad je. Sebab Nabi Muhammad tu tak datang pada Bani Israel, dia reject semua sekali kan. Tapi bukan dia tak tahu, daripada dulu pun dia tahu Allah tahu. Dia menerima Taurat. Taurat dia tahu Nabi Musa tu Allah yang hantar. Tetapi bila Nabi Muhammad dia menunggu-nunggu. Ceritanya Bani Israel memang menunggu Nabi terakhir dia tahu. Memang dalam Taurat dia ceritakan akan lahir seorang Nabi yang terakhir nanti. Memang mereka tu tunggu-tunggu. Ya. Tetapi bila dia dapat tahu orang Arab. Itu yang dia marah sangat tu. Sampai sekarang itu, sampai dia tu, dia anggap orang Arab ni dipanggil human animal tu. Sebab macam dia kata memang orang Arab ni tak sepatutnya hidup lah. Menyusahkan Bani Israel, dia katakan itu. Sebab tu takkan nak bunuh kanak-kanak ke orang-orang tu biasa je dia. Dia memang dia kalau boleh dia nak bersihkan, nak hapuskan. Bukan setakatnya dia nak ambil tempat saja. Dia tak nak ada pewaris. Dia tak nak ada pewaris. Sebab tu anak-anak dia kira kalau boleh, sebab anak-anak dia akan besar nanti kan. Jadi pelapis dia nak clear kan. Itulah yang berlaku sekarang tu. Sebab kalau dari segi akal tak logik manusia boleh bunuh orang lain begitu. So, yalah. Itu contohnya lah. Indi tu maksud dia daripada yang Indillah tu daripada asal literally maknanya di sisi. sisi. Maknanya dari min tu dari, indi tu di sisi. Allah. Jadi dari sisi Allah maknanya dari Allah lah. Dari Allah. Itu yang maksud ayat tu. Ya. Wa tu dan, in tu jika. Jika ya. Kalau kita belajar nanti, kita sekarang ni baru tajuk ismun, tak jumpa lagi in tu ya. Sebab itu dia ada tajuk baru dipanggil bagian harfun pula. Kita akan jumpa nanti in tu. Dan macam mana in tu berfungsi dalam ayat Quran. Bila jika digunakan, kita akan dapati kalimah selepas tu, tusib tu dia mengambil i'rab majzum. Ba tu disukunkan. Sebab tu ba tu disukunkan tu. Tusib tu. Itu semua rule dia. Undang-undang tata cara bahasa yang kita boleh belajar lah, pelan-pelan mengenal kan. Supaya bila kita baca je Quran nanti kita tahulah kenapa kan. Bentuk dia tu, tulisan dia, baris dia tu. Tapi itu kita belum sampai lagi lah ya. Yang kita sampai sekarang baru ialah hasanatun kita dah kenal. Sebab dia kelamat isim kan ya. Dan kita telah belajar bahagian satu dulu. Gender dia muannas. Ya, hasanatun kita dah jumpa. Dia tak stable ya. Okey. Sekarang ni kita masuk bahagian 2, kita nak belajar jenis pula ya. Dulu muzakkar dengan muannas tu bahagian 1, iaitu ciri jantina. Ya. So macam yaumu ni dia tak ada ta mabutah. Dia ciri dia muzakkar. Hasanatun ada ta mabutah, ciri dia muannas. Itu cara kita mengenalnya dengan melihat. Kita ingat huruf je sebenarnya, tapi kita kena nak biasakan. Sayyi'atun tu sebab dia pun muannas sebab dia ada dia ta mabutah juga. Dia ta mabutah tu jadi dia kena gunakan hazihi. Tak boleh gunakan hazah. Kalau kita gunakan hazah, nahwu dia salah lah. Nahwu dia salah. Mana ada taman butah tu kena ada Muannas mana ada taman butah tu dia pertama sekali kita nak tahu dia pertama tu mana dia muannas. So muannas dia kena guna hazi. Perempuan. Untuk kata tunjuk untuk perempuan. Seorang, untuk seorang. Kalau ramai dia akan gunakan tak guna hazi, dia guna haula pula. Bawah ni. Haulai.
Oh, dia tu. Ini untuk jamak. Yang ni tadi mufrad maknanya seorang. Ular ni dia punya di kalimah dia kat yang selepas ni Ustaz. So haula al-qaumi. Inilah subjek dia. Ya. So subjek al-qaumi ni ya, al-qaum ni ramai kan. Kaum ni dia ramai orang. Jadi dia gunakan haula. Yang tinggal dia perempuan. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. So maknanya kalau yang jamak tu lelaki boleh guna haula, perempuan pun boleh haula juga. Untuk jamak dia dua-dua boleh. Kalau dia singular satu yang dia beza. Kalau singular dia akan beza. Beza. Hazihi dengan hazah. Tambahan ni Ustaz, untuk mu'annas ni, selain daripada tanda tamar buta, kita ada kalau angkatan signal dia juga, sekiranya dia terjumpa dengan alif maksrah dan membuka Ya. Okey. Itu sebagai maklumat lah ya. Tapi sebab tak ada kat sini saya tak sebut nanti ya. Itu tanda muannas. Ada kalimah yang belakang ni dia tak ada ta mutah tapi dia ada alif maksurah. Alif maksurah ialah tak ada kat sini ya. Alif maksurah ialah alif kecil tu yang bertapak ya tu. Itu pun tanda muannas. Satu lagi dipanggil alif mamdudah tu, macam ada alif bertanda panjang atas tu, biasanya diikuti dengan hamzah. Inilah macam inilah. Haula ni, ini muannas lah ni. Ya, kalimah yang muannas sebab ada alif mamdudah dipanggil. Ya. Tapi sini tak ada alif maksurah ya. Kalau kita jumpa alif maksurah nanti kita akan apa? Itu yang Ustaz kata tu, itu cara mengenal. Selain pada ta mabutah ni. Lepas tu ada juga yang lain, iaitu alif ta. Itu kalau dia jamak pula. Ta mabutah ni kalau dia mufradah. Tapi kalau kata hasanatun ni nak dijamakkan, dia akan jadi hasanatun. Ada alif dengan ta maftuhah pula. Ta yang buka tu. Itu pun tanda muannas juga lah. Dia banyak tanda-tanda ya nak menunjuk. Tapi untuk konteks ni kita terangkan kenapa dia guna hazi. Sebab hasanatun ni ada ta maftuhah tu dia adalah muannas. Bagi tu juga sayyi'atun. Ya, dia ta maftuhah yang mufrad. Jadi dia gunakan hazihi. Ya. Okey. Okey, dan kita seterusnya okey. Yang ni Ustaz ada ke minggu lepas? Yang ni tak sempat juga ya. Tuan Syarhan tak ada lah kot. Yang ni Lepas ni dia ikut dalam kereta kan? lepas kita ni kita tak masuk, kita tak masuk Bukan minggu lepas. Minggu lepas kita ulang balik yang lama. Minggu ni baru masuk yang baru kan? Oh, ini tak masuk lagi kah? belum lagi. Belum? Belum ah. Oh, saya ingat kata sudah. Oh, yang minggu lepas kita masih ulang yang ni ya? Oh, I see. Okay. Ya, kita ulang yang yasma'unakum, tasma'una, kan? Lepas tu yasma'una, I see. Okay. Okay ya. Hari ni kita masuk tajuk baru lah. Masuk itu, iaitu isim isyarah. Mana ni belum? Minggu lepas belum ah? Belum. Okey, silap lah saya tadi ya. Saya ingatkan Audi dah belajar, suruh dia kongsi tu. Saya cuba Okey, cuba kita apa? Okey. Saya mulakanlah ya. Okey. Kita sekarang masuk ke bahagian jenis kata nama yang ketiga menurut kepada senarai tadi ya. Senarai tadi kalau saya pergi balik yang ni lah. Ya, kita dah habis kata nama khas, kita panggil isim alam. Kata ganti nama ialah isim dhamir dan kita masuk ke tajuk ketiga, kata nama penunjuk. Ya, penunjuk tu sebab apa nama dia penunjuk? Dia berkait dengan itu dan ini. Sebab tu dinamakan kata nama penunjuk ya. Jadi kata nama penunjuk dalam Arab kita memperkenalkan contoh dulu ya sebelum kita menerangkan apa dia, kita bagi contoh dulu dalam macam mana penggunaan kata penunjuk ataupun kata tunjuk di dalam Al-Quran. Isim syara' ya. Kenapa tak jelas? Ya.
Mana? Azam. Ah, Azam. letak. Lagi buat kan? Oh, yang kan dah lain. Okey. Okey ya. Okey, saya mulakan lah ya. Ingatkan minggu depan saya rasa kita dah belajar ya. Aku belum ya. Nak start tu start kata kita ulang balik kata minggu lepas tu. Kita ulang yang tadi yang Nak ulang minggu depan. start yang sebelum ni, Ustaz nak ajar yang ni. Lepas tu Okey. Ustaz kata Ustaz ulang. Tak apa, ni Ustaz balik yang ni okey ya. Okey, so kita hari ini kita masuk baru ya. Okey. Saya tadi pun saya telah terangkan iaitu kata tunjuk atau kata penunjuk dalam bahasa Melayu, bahasa Arabnya dipanggil isim isyarah. Ejaan isim isyarah dia macam ni lah. Bermula hamzah wasal, sim, mim, yang ni ialah hamzah qata', shim ikut alif, ra ta mabutah. Dalam kelas saya akan ajar rumi dengan jawi sekali. Sebab kalau rumi saja tak cukup. Ya, jawi saja pun saja tak cukup. Sebab kadang-kadang kita nak menulis rumi. Jadi dua-dua tu mesti selaras. Ya, jadi kita bila tengok rumi pun kita tahu jawi dia. Tengok jawi pun kita akan tahu rumi dia. Ya, itulah dipanggilkan isim isyarah. Macam mana kita nak mengingat isim isyarah tak susah. Sebab Melayu cakap isyarat. Jadi isyarah Arab tu Melayu kata isyarat. Apakah contoh yang paling senang kita nak isyarat ialah lampu isyarat. Kan ya, itulah. So isyarat tu daripada isyarah. Lampu apa ya? Misbah ya. Okey, kita ambil contoh dulu sebelum kita menerangkan apa ni ciri-ciri dia dan sebagainya. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran ayat 35 surah 77. Surah 77 surah apa Ustaz? Ingat tak? Ya, saya pun kadang bukan ingat semua ya. Kadang-kadang saya kena rujuk juga tengok ya. Kalau kita boleh ingat semua tu memang hebatlah ya. Kita cuma untuk pengetahuan kita tengok surah ke-77 ialah Al-Mursalat. Ya, Al-Mursalat. Okey, surah 77. So maknanya di dalam surah ke-77 ayat 35 terdapat ayat Allah mengatakan haza yaumula yantiqun ya. Bagi kita yang baru ni mungkin kita tak tahu maknalah ya, tapi kalau dah biasa kita tahu ya. Iaitu haza tu Allah kata ini yaumu hari. Inilah hari, la tu tidak. La tu ialah hakun nafi dipanggil ya. Hakun nafi biasanya bermaksud tidak. Dia akan menidakkan kalimah selepasnya. Kalau tak ada tidak, kalimah selepasnya ya tu dengan waw nun tu bermakna mereka. Ya yang depan ni dengan waw nun tu membererti mereka. Ya, non toh dengan ko tu membentuk kalimah yang tiqu tu bermakna berkata, bercakap-cakap. Maknanya la yang tiqu maknanya mereka tidak boleh berkata-kata. Itu maksud. Fi'il mudhari'. Jenisnya ialah ni kita belum belajar lagi fi'lunnya, tapi dalam kita nak mengenal hari tu pun nak mengenal kalimah isim dhamir tu kita juga belajar isim fi'il mudhari'. Sebab ini fi'il mudhari' lah ni. Ya ni dipanggilkan apa? Ya mudhari'ah. Ya mudhari'ah. Lepas tu ya mudhari'ah tu ialah huruf yang menandakan pelaku dia. Maknanya dia lah yang mewakilkan pelaku yang membuat kerja ni atau perbuatan bercakap tu. Tetapi ya ni kadang-kadang kalimah dia ada waw nun di hujung. Kadang-kadang ya saja tak ada waw nun. Kalau ya tak ada waw nun maknanya pelaku tu seorang. Tetapi kalau ada ya dengan waw nun maknanya pelaku tu ramai. Jadi kalau seorang ya maknanya dia. Tetapi sekarang ni ada waw nun maknanya mereka. Jadilah pelaku orang yang melakukan perbuatan ni ialah mereka. Dan apakah perbuatan tu? Non tohqa tu, qaf tu membawa erti berkata. Jadi makna dia mereka berkata-kata. Jadi la yang tikun dia negatekan. Dia kata tidaklah mereka berkata-kata. So maksud dia tidaklah mereka berkata-kata tu
Bermakna pada hari itu mereka memang tidak boleh berkata-kata. Mulut akan dikunci. Dalam surah Yasin tu dia akan diceritakan. Ya, pada hari itu semua mulut kita ni dikunci. Jadi memang kita tak boleh kata-kata. Itulah maksudnya. Jadi Allah nak mengatakanlah inilah hari di mana manusia itu tidak dapat berkata-kata. Itulah makna ayat itu. Jadi Allah gunakan isim isyarah apa? Haza. Sebab apa? Yamu ni adalah kalimah yang mempunyai ciri-ciri mufrad dan muzakkar. Mufrad muzakkar mana apa? Dia bilangan dia mufrad. Mufrad bahasa Arab mana dia tunggal. Satu je. Ya. Kemudian muzakkar ialah kalimah tu mempunyai ciri jantina yang lelaki. Arab ni pelik sikit ya. Semua kata kerja dia ada lelaki dan perempuan. Tapi cara yang terbaiknya kita kalau tanya saya, cuba elakkan guna lelaki dan perempuan lah. Kalau baru tu tak tahu langsung boleh lah. Tapi cuba elakkan kita gunakan perkataan muzakkar dan muannas tu lebih baik. Contohnya lah ya. Komputer ni. Komputer ni dia muzakkar. Kan? Dia bukannya lelaki. Jadi kalau kita kata komputer lelaki, dia tak macam tak tepat. Tapi kalau kita kata dia muzakkar, tepat. Ya. So apabila kita dah biasa dengan penggunaan muzakkar muannas, gunakan muzakkar dan muannas daripada lelaki. Ya, macam rumah. Rumah ni muzakkar, bukannya lelaki. Baitun kan? Dia muzakkar. So kalau kita kata ciri rumah tu muzakkar, dia lebih baik daripada rumah ni lelaki. Kan? Sebab lelaki pun kalau orang okey. Tapi masalahnya kalau bukan orang, dia penggunaan lelaki dan perempuan tu tak berapa tepatlah. Sebab tu dia gunakan haza. Okey. Tetapi ada juga kalimah kata nama yang bukannya muzakkar. Ya, kalimah yang jantina dia muannas. Apakah contoh di sana ni? Di dalam ayat ni muannas dia hasanatun, iaitu kebaikan. Ya. Kebaikan ni kalimah tu ada ta marbutah di hujung tu. Itu menunjukkan kalimah tu mempunyai ciri-ciri yang muannas. Ni ta marbutah ni. Jadi bila nak menceritakan kebaikan hasanatun tu, inilah kebaikan. Ya, inilah kebaikan, dia muannas, yang muannas sekarang. So dia tidak menggunakan haza, dia akan gunakan hazihi. Ya, sebab tu dia dalam ayat tu digunakan hazihi. Dia kalau digunakan haza macam bahasa Inggeris jugalah ya. Bahasa Inggeris katalah kita Fatimah tu kita kata he. Salah lah. He untuk lelaki. Macam tu lah. Macam ni lah. Jadi kalau untuk muannas digunakan hazi. Ini untuk muannas gunakan hazihi. Ya. Kalau ini untuk muzakkar haza. Okey. Dan konsep yang sama juga diulang sekali lagi dalam sambungan ayat itu, ya, iaitu kita tengok kes yang kedua pun sama juga, ya. Kalimah dia apa? Sayyi'atun. Itulah kalimah dia. Hasanatun ialah kebaikan. Lepas tu lawan dia ialah keburukan. Dua-dua ni kebaikan dan keburukan adalah kalimah muannas. Jadi untuk mengatakan inilah kebaikan ataupun inilah kejahatan, keburukan, dia akan dua-dua akan menggunakan hazihi. Sebab tu dalam dua-dua kes tu digunakan hazihi. Dengan syarat kalimah apa tadi? Kalimah muannas itu mestilah mufradah, singular. Itu maknanya ini tanda apakah tanda singular? Muannas ta marbutah. Ya. Kalau muannas dia ialah kalau jamak dia bukan ta marbutah dah. Dia akan tukarkan pada alif dengan ta. Jadi sayyi'atun. Itu jamak. So kalau jamak dia tak boleh guna hazihi lah. Ya. So jamak dia akan gunakan apa? Yang bawah ni. Haula'i. Tu kalau dia jamak.
Ya, so membezakan antara jamak dengan mufrad muannas. Kalau ketika macam hasanatun tu, Ya. kita guna kaula ni tu, jadi dia jadi hasanatun. Betul. Hasanatun. Hasanatun. Kalau hasanatun dia akan gunakan haulai. Okey, untuk sekarang jangan terpanjat, nanti ada sikit perubahan. Ya. Kita ambil satu-satu step-step dulu ya. Supaya otak kita ni kita susun maklumat tu. Tetapi Arab ni dia ingat ya, Arab ni dia punya maklumat dia versatile. Kadang-kadang dia boleh berubah. Ya. Hebat dalam bahasa Arab ni bila kita pandai menguasainya nanti. Ya. So untuk permulaan ni kita memperkenalkan apa? Kalau kalimah tu muzakkar mufrad, kita guna haza. Okey, lepas tu kalau dia muannas yang mufrad, kita gunakan hazihi. Kalau dia jamak, kita gunakan haulai. Itu ya. Sebagai permulaan. So ingat, ini semua apa? Ini. Ini ya. Ini semua ini. Belum itu lagi. Okey. Ini kes ini ya. Cuba kita lihat pula kes itu pula. Sebab benda tu bukan ini saja. Kalau dia jauh, kita sebut itu. Jadi kita tengok kes itu pula. So kes itu slide seterusnya ya. Okey, contoh yang paling senang ialah ayat kedua surah Al-Baqarah. Ya, kita pun hafal sebenarnya. Zalikal kitabula Roy Bafi Hudal lil Muttaqin. Apakah isim syarah dia? Zalika. Ya. So sekarang ni zalika ialah itu pula. Tadi ini kan. Sekarang ini itu pula. Semua sekarang ni kes itu pula. So yang di atas tu Alkitab tu apa? Dia punya jantina dia ialah muzakkar. Muzakkar. Bilangan dia mufrad. Kitabun, Al-Kitabu ialah satu kitab. Dan satu kitab ni merujuk kepada Al-Quran. Jadi Allah nak kata Quran itu ataupun kitab itu. So bila dia nak katakan itu kepada Alkitab yang jauh tu, digunakan zalika. Kalau Allah nak mengatakan kitab ini, dia gunakan apa? Tak, muzakkar. Haza. Sikit je kan ya. Baru lagi 5 minit kan ya. Sebab hazi untuk muannas. Sedangkan kitab bukan muannas. Kitab adalah muzakkar. Okey. Okey, tetapi untuk muannas dia tak gunakan zalika untuk itu. Dia gunakan apa? Tilka. Dia gunakan tilka. Ya. Tilka. Dan okey. Tilka adalah untuk muannas yang mufrad. Ya. Ini saya tahu ini nombor macam ni. Lalunya nombor palsu ni. Lalu dapat panggilan palsu. Dia kata saya hari ni ada barang belum dikutip balik. Dia ambil lagi. Tahulah tu. Okey ya. So sekarang ni tilka digunakan untuk mufrad muannas. Ya. So tetapi dalam konteks ini dia gunakan ayatun. Ya. Okey. So ayat tu ada alif ta maftuhah tu menunjukkan dia muannas. Ya. Untuk masa sekarang ya, kita ambil dia sebagai mufrad. Sebab gunakan tilka. Nanti kita akan masuk ke bahagian dia boleh berubah. Maknanya tilka ni boleh digunakan dua kes. Untuk muannas yang singular, dan dia juga boleh digunakan untuk muannas yang jamak. Tengok sini tanda jamak tu ni menunjukkan sebenarnya jamak. Ini bermakna apa? Ayat-ayat. Dengan syarat apa? Benda yang nak diceritakan tu bukannya manusia. Jadi ayat bukan manusia. Ya. Bukan manusia ni dalam Arab dipanggilkan tak berakal.
meja, komputer, rumah, pokok, kan? Bumi, ayat. Itu semuanya bukan manusia. So kalau bukan manusia ni, dia jamak, dia menggunakan mufrad juga. Isim isyarah dia. Ni ayatun dia macam tak stable ya. Sebab apakah? Connection kan? Yang tu ke? Ya. Ya. Okey ya. Ingat ya. Ini contoh dia jamak. Masih boleh gunakan mufrad. Maknanya tilka ni untuk muannas saja. Zalika tak boleh. Untuk mufrad untuk zakar, katakanlah yang ni yang ni jamak ya. Dia tak boleh guna zalika. Dia tak boleh gunakan isim isyarah yang mufrad. Katalah Alkitab ni jamak dia apa? Siapa tadi? Noraida kan? Alkitab jamak dia apa? Kitab. Yang ni Alkitab mana satu ya? Kalau ramai banyak kitab. Kitab. Kitab kalau kitabu, kitabi semua masih satu tu. Satu. Kutubun. Kutubun. Itu kalau jamak dia. Kutubun. Tak, dia muzakkar ni. Ya. Jamak dia kutubun. Jadi kalau dia alif lam ta'rifah, dia jadi al-kutubu. Ini al-kitabu satu. Kalau jamak al-kutubu. Al-kutubu. Dia terus je. Al-kutubu. Ya. Okey. Untuk muzakkar, kalau al-kutubu yang jamak, dia tak boleh guna zalika. Dia gunakan yang jamak. Nanti kita akan jumpa apa jamak untuk muzakkar ya. Tetapi untuk muannas ya, tilka ni adalah untuk mufrad. Kata kalau mufrad ayatu ni apa dia? Tukarkan alif ta kepada ta marbutah. Sebab dia jamak satu. Jadi ayatu. Ayatu. Di sini ialah okey ya, dia jadi ayatu lah. Ta marbutah itu maknanya singular. So digunakan tilka. Tilka ayatu ta marbutah. Tetapi sebab ayat ni bukannya tak ada akal, bukan manusia, dia boleh juga gunakan untuk jamak. Jadi maknanya kalau banyak pun ayat, boleh gunakan tilka. Ya, kitabu di muzakkar tak boleh. Dia hanya untuk yang muannas. Iaitu tilka ni. Itu untuk muannas, tilka. Ingat, tilka boleh guna untuk mufrad, boleh untuk jamak. Zalika tak boleh. Zalika mesti untuk mufrad saja. Kalau dia jamak muzakkar, dia gunakan jamak punya isim isyarah dia. Iaitu ulaika. Boleh ingat? Kalau tak ingat pun tak apa ya, tapi sekurang-kurangnya nampak pattern dia. Ya, pattern dia tu. Corak-corak dia tu. Maksud saya tu yang Tilka ayat tu dan dia boleh guna ayatu ataupun ayatu. Satu untuk mufrad, satu untuk jamak. Dua-dua boleh guna ya. Dalam konteks ni ialah jamak lah. Ya. Dia gunakan tilka. Ya. Kalau ikut je tak logik kan. Jamak kenapa guna tilka? Sebab memang dia boleh. Kitabu ni yang bawah mana? Yang ayat yang kedua. Yang ni Kitabi ni. Tilka ni bukan untuk kitab. Dia nak menunjukkan ayat. Dia bukan nak menunjukkan kitab. Jadi isim isyarah digunakan ni untuk menunjukkan itulah ayat. Bukan itu kitab. Saya nak tanya di baris bawah tu. Yang ni ini ada hal lain pula. Yang ni dalam topik idhafah lain. Ini dipanggil idhafah. Ya. Jadi adanya adanya kitab tu adalah untuk memenuhkan makna ayat. Sebab ayat tu kalau tak ada kitab tu tergantung.
apa? Itulah ayat-ayat. Jadi dia tergantung kan. So dia kena ada kalimah lain nak membenarkan makna ayat. Ayat apa? Ayat kitab. Lepas tu itu pun masih lagi tergantung ada perlukan mubin pula. Nak menceritakan kitab, sifat kitab tu yang nyata, yang terang, mubin tu. Itulah yang perlu kita belajar pelan-pelan supaya bila kita baca tu kita faham macam mana pembinaan ayat tu dan kita boleh memberi makna kepada dia. So sekarang ni kita nak fokus kepada apa? Macam mana penggunaan isim isyarah ni. Ya, isim isyarah. Dan sekarang ni kan boleh guna untuk mufrad dan jamak. Ya. Untuk yang bahagian apa ni? Itu. Ya. So kalau untuk hadi boleh guna juga untuk mufrad dan jamak kan? Tak boleh. Tak boleh. Dia guna apa? Ini. Okey, kalau untuk sama boleh. Untuk muannas. Sebagai contoh, ya, tadi saya tak sebutkan lagi sebab saya nak fokus kepada yang senang dulu, mufrad, jamak kan ya. Tapi sebab kita dah jumpa kes ni saya terangkan sekali lah. Sebagai contoh tadi, yang tadi mana ya? Clearkan dulu drawing. Okey ya. Yang ni terang. Yang Hasanan tu mufrad, dia mufrad. Yang ni mufrad dan mufrad. Kan ya? Tetapi katakanlah dia jamak juga dengan syarat muannas tu bukan tak ada akal. Hasanatun. Ya. Dia boleh guna hazihi juga. Untuk ini pun boleh, untuk itu pun boleh. Untuk kalimah muannas yang jamak. Sini pun sama. Kalau sayyi'atun yang jamak, dia boleh juga gunakan hazihi. Jadi maknanya hazihi yang muannas ni, mufrad ni dia boleh gunakan mufrad dan jamak. Tapi tidak untuk muzakkar. Kalau muzakkar, kalau mufrad. Kalau jamak, dia jamak. Okey. Jadi kalau kita nampak maklumat tu, bila saya beri penerangan nanti, dia lebih senang sikit lah. Okey ya. Yang ketiga ialah ulaika. Ulaika ni untuk jamak. Ya. Jamak apa? Dan bila jamak diguna ulaika ni adalah untuk muzakkar. Sebab apa? Sebab kalau muannas dia boleh gunakan itu. Dia boleh gunakan tilka. Sebab mana bila kita jumpa je ulaika dalam Al-Quran, kita tahulah itu tu untuk manusia yang berakal. Mesti makna dia mereka. Bukannya benda-benda yang muannas. Melainkan kalau benda itu muzakkar boleh. Benda yang muzakkar bukan sorry. Okey. Benda yang bukan berakal dia akan ambil muannas. Tilka saja. Ya. So maknanya kalau kita jumpa ulaika dalam Quran kita tahu mana mesti merujuk kepada manusia. Ya, mereka tu mesti manusia. Yang ramailah jamak. Ya. So mana sini mereka itu fi jannatin mukramun, ya. Mereka itu berada di dalam syurga lah, jannah tu syurga ya. Mukramun ni mereka itu dimuliakan. Jadi mereka tu kat mana? Waw nun ni ya, dalam bentuk mukramun ni kita tahu ini adalah isim maf'ul. Yang waw nun tu menunjukkan mereka tu. Jadi mereka ni ialah manusia lah. Yang dimuliakan dalam syurga nanti manusia lah. Ya. Jadi kita faham ayat ni menunjukkan ulaika sebab tu mengapa ulaika kerana Allah nak menunjukkan manusia. Manusia itulah yang dimuliakan nanti di dalam syurga. Kita masuk syurga sebab Allah muliakan kita lah dengan sebab amalan kita, perbuatan kita di dunia kan ya. Kalau manusia ya. Maknanya ulaika ni dia boleh gunakan muannas dengan muzakkar untuk jamak. Ya. Okey, sekarang kita setelah kita melihat contoh-contoh ni baru kita balik kepada fundamental dia semula ya. Iaitu
Kita gunakan slide yang ni kita nak mulakan dengan asas dia. Iaitu isim isyarah ni terbagi kepada dua. Dipanggilkan apa? Dalam arah dia lil qarib, iaitu untuk kata tunjuk dekat. Maknanya inilah yang dekat. Ini kita panggil dia arah kepada isyarah lil qarib. Qarib ni daripada perkataan kawan karib kan. Kita kata kawan karib tu mana kawan rapat lah. Itu mana dekat. Dan yang keduanya dipanggil isim isyarah lil ba'id. Itu untuk jauh. Jauh maknanya itu. Jadi ini kata tunjuk jauh, kata tunjuk dekat. Ini dan itu saja. Dia tak ada antara dua, tak ada. Senang je fundamental dia. Satu lil qarib, satu lil ba'id. Okey, ya. Kemudian kita pecahkan kepada detail dia, ya. Yang ni pula. So ini lil qarib yang atas ni. Ya, ambil lil qarib dulu, jarak dekat tadi. So lil qarib ni kita nak menunjukkan kata nama yang sama ada muzakkar ataupun muannas. Yang ni muannas, yang ni muzakkar, di mana bilangan dia boleh jadi mufrad, boleh jadi musanna, ataupun dia Arab juga panggil musanna tu tasniah, ya. Tasniah makna dua. Lepas tu jamak. Okey. Benda kata nama tu boleh jadi singular, boleh jadi dua dan jamak lebih. Ya, jantina dia boleh jadi muzakkar, saya kotakkan dia. Ya, boleh jadi muzakkar, boleh jadi muannas. Ya, apakah bezanya isim isyarah bagi muzakkar? Kalau dia mufrad kita gunakan haza. Okey, kalau muannas kita gunakan hazihi untuk lil qarib, bermakna dia inilah. Dia mufrad kan, ya. Mufrad jadi dia lah, dia inilah. Haza ataupun hazi untuk muannas. Saya slow sikit, ya, sebab kadang-kadang kita nak catch up, ya, tengok dia punya pattern dah. Tuan Syaran boleh ikut? Boleh, ya. Itu kalau benda ataupun manusia itu seorang, satu. Kalau dua pula, dia akan gunakan yang ni. Dia tak gunakan haza ataupun hazi. Dia gunakan hazani pula untuk muzakkar. Okey, apa yang ditambah? Non baris bawah. Kan? Haza tambah non baris bawah jadilah hazani. Kalau muannas hazihi dia akan tukar kepada hatani. Hatani, ya. Maknanya macam mana cara nak mengingatnya? Kalau muzakkar hazani, zal itu tukar pada ta. Zal tukar pada ta. Jadi hatani. Hazani, hatani. Itu cara nak mengingat dia. Ya. Okey, so maksud apa? Hazani ialah mereka berdua lelaki ini. Kalau hatani, mereka berdua perempuan ini. Semua ini sebab sekarang masih lagi dalam tajuk lil qarib. Okey. Lepas tu jamak dia sama ada muzakkar ataupun muannas, ya. Sekarang ni muzakkar yang ni, ya, ataupun muannas sama je guna dia, iaitu haulai. Haulai, ya. Jadi maknanya mereka ini sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey. Dan kita pergi kepada yang kedua apa? Yang pertama lil qarib, yang kedua apa dia? Lil ba'id pula. Maknanya lil qarib ini, lil ba'id itu. So, kita pergi pada itu pula, ya. Itu sama, set dia sama, iaitu untuk kata nama yang sama ada mufrad ataupun dua orang, musanna ataupun jamak juga. Juga kepada benda tu sama ada muzakkar ataupun muannas juga. Ini muzakkar dia, ini muannas dia. So
So, kalau mufrad lelaki, kita gunakan zalika. Maknanya itu benda itu ataupun orang itu seorang ataupun satu benda. Kalau perempuan kita tak gunakan zalika, kita gunakan tilka. Untuk perempuan ya. Okey. Kalau dua orang kita tak guna zalika, kita gunakan zanika. Lam tukar pada nun. Zalika kepada zanika. Boleh? Okey. Kalau dua, muazzakar zanika. Untuk muannas tukarkan za itu kepada ta. Jadi tanika. Okey, zanika kepada tanika. Maknanya mereka berdua tu sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki, zalika. Kalau perempuan, mereka berdua perempuan, tanika. Okey, yang ni untuk jauh, lil ba'id. Ya, tadi kalau lil qari apa dia? Muzakkar tasniah. Hazani. Hazani. Okey. Kalau perempuan ini okey, dia punya mufrad dia ialah hazihi. Jadi sini apa jadi? Sini ini hazani tukarkan za kepada ta. Jadi hatani. Untuk ini ya. Ini untuk lil ba'id. Zalika dengan tanika. Okey, dan untuk jamak jamak muzakkar kita gunakan ulaika. Untuk itu gunakan ulaika. Untuk ini tadi apa dia? Haulai. Untuk ini. Sekarang ni jamak ialah ulaika. Untuk itu. Lil ba'id. Untuk itu ulaika. Ya, dan yang ni lebih senang sebab dua-dua muannas dengan zakar sama. Yang itu pun sama tadi. Ini haula untuk muzakkar dan muannas. Dua-dua boleh pakai. Yang bezanya ialah mufrad dengan musannah, tasniah tu. Lelaki dengan perempuan dia berbeza. Ambil cok. Jadi Oh. Ya. Okey ya, tak apa. Nanti kita akan ulang balik ya. Ini kita buat gambaran dulu ya. Orang kata rasa-rasa dulu. Lepas tu bila kita ulang nanti, lepas tu kita apply dalam ayat tu, kita akan nampak jelas lah ya. Okey ya. So sekarang ni kita bawa kepada fundamental dia juga termasuk jamak. Okey. Isim syarah, bilangan isim yang jamak. Ini hanya untuk jamak saja ya. Iaitu sama ada benda tu kata nama tu berakal ataupun tidak berakal. Ya. Kalau isim tu tidak berakal, maknanya bukan manusia. Jantinanya sama ada muzakkar ataupun muannas, dia akan gunakan mufrad muannas. Ini apa? Hazihi ataupun tilka. Bila jamak muannas. Ya, okey, contohnya apa? Kutubun. Kutubun ni ialah jamak muannas. Jamak muzakkar. Muzakkar ya. Jamak muzakkar sebab dia bukan manusia. Dia tidak berakal. Bila tidak berakal je, dia gunakan mufrad muannas. Ya. So kalau ini untuk kitab tu, dia akan gunakan hazihi.
Sebab dia bukan manusia kan, tidak berakal. Kalau kita nak katakan itu kitab tu, walaupun dia muzakkar, tetapi sebab dia bukan ada akal, kita gunakan mufrad muannas, iaitu tilka. Jadi tilka kutubun. Untuk kes jamak kan Ustaz? Kes jamak saja. Ini nampak, untuk jamak saja. Kalau mufrad dengan musanna, ikut yang tadi. Yang sebelum ni kan, inilah. Ini. Ya. Dan yang ini untuk lil ba'id. So bermakna apa? Yang ini ni bawah ni jamak ni, yang ni ialah manusia. Kalau dia bukan manusia, dia akan gunakan apa? Hazihi. Okay, ingat. Kalau dia bukan manusia, dia gunakan hazihi lah. Boleh? Maksudnya sebelah haulai tu, Ah, kita boleh flashkan hazi Ustaz. maknanya kalau jamak ni kalau kita pecahkan dua, ada manusia haulai. Kalau bukan manusia, tilka. Sebab dia tidak berakal. Sorry, tilka pula. Hazihi. Sebab dia ini ya. So pecahkan dua. Satu haulai sebab dia manusia. Yang kedua ialah hazihi dengan hazihi sebab bukan manusia. Tak berakal. Ini doktor, dia hazihi tu untuk benda tidak berakal, dia boleh guna Jamak. jamak untuk jamak, tapi kira hazihi tu asal untuk mufrad. Dia sebenarnya mufrad. Ya. Okay. Tetapi apabila yang jamak tu bukan manusia pun guna mufrad juga. Mufrad muannas. Bukannya mufrad muzakkar. Muannas saja. Muannas punya mufrad. Okay. Maknanya yang di sini dia akan gunakan ni saja. Ya, saya kotakkan supaya kita ingat. Mana dia tadi kotak. Dia akan gunakan hazihi muannas mufrad untuk menggantikan haula ini sama ada muannas ataupun muzakkar. Dua-dua akan gunakan hazihi kalau dia bukan manusia, kalau tidak berakal. Kita cuba tadi Ustaz bagi yang slide seterusnya tu, yang hazihi itu kutubun. Hazihi kutubun. Sebab Sebab kutubun ialah bukan manusia. Dia jamak. Sebab tu dia guna ni hazihi ya, kutubun. Itu lil qarib. Ini. Dia juga berlaku untuk lil ba'id juga. Itu. Jadi dia gunakan muannas mufrad juga. Ya. Jadi kalau kutubun yang jamak dia gunakan tilka. Dia bukan yang gunakan ulaika. Sepatutnya ulaika kan untuk jauh lil ba'id. Tak, dia gunakan tilka. Bermakna kita ambil yang kedua ni lil ba'id. Kalau dia bukan manusia yang jamak ni, dia akan gunakan tilka ni. Ya, saya kotakkan balik. Dia gunakan yang ni. Doktor, dari segi bahasa, dari segi nahwu dia, bahasa dia, maksudnya kalau kita gunakan ulaika tu untuk Manusia. manusia saja. Ya, bila orang lelaki hati manusia lah kita tahulah. Kalau kita gunakan untuk yang bukan berakal, Dia guna tilka. tilka. Begitu juga haula. Haula aja mana manusia. Manusia. Kalau bukan manusia dia guna tilka. Okey. Itu yang nak diterangkan dalam okey, kita padamkan Macam English juga lah. Saya tengok lebih kurang dia punya bacaan tu. Maksudnya tilka. Dia lebih kurang kan? Kalau benda kan sebut kan, kalau English kan dia benda-benda kan dia sebut, dia pakai macam perempuan kan. Dia macam Dia ada she dia lah, itu kena dia apa tu? macam she She, he. uh Okey. Macam kalau jamak dia they, dua-dua they. Kan macam benda kan, kalau English kan ada yang dia macam seolah-olah benda tu macam, kalau ikut bahasa dia macam perempuan. Apa selalu dia pakai benda tu macam Contoh it lah. It untuk dia lelaki dan manusia ataupun bukan manusia. She pun sama. She pun untuk manusia dengan bukan manusia pun pakai she juga. Kalau perempuan, kalau lelaki pun sama.
Tetapi dalam English kita tak boleh bezakan. Ya, dalam Arab kita boleh bezakan. Sebab kalimah tu sendiri dia ada jantina. Macam dalam apa English dia tak ada kalimah, tak ada jantina. Ganti nama dia ada jantina. Tapi kalimah tu tak ada. Macam Arab dia ada. Kalimah tu sendiri kita boleh nampak jantina ke lelaki. Perempuan ataupun lelaki. Jadi ulaika itu hanya kita guna untuk manusia lah. Hanya untuk manusia. Bila ulaika tu jamak manusia. Manusia. Haula jamak manusia. Kalau dia bukan manusia, dia akan guna mufrad. Okey. Kalau kita guna kat ulaika salah lagi ni. Salah. So grammatically wrong lah. Salah lah. Okey. Okey. Dan seterusnya itu. Okey. Dan maklumat yang terakhir kita nak kongsi dalam tajuk isyarah ni. Bila kita kata hazihi kutubun tadi. Hazihi tu kita panggil dia isim isyarah lah ya. Isim isyarah tadi pun ada dua. Maknanya hazihi ni ialah isim isyarah lil qarib. Kalau zalika isim isyarah lil ba'id. Yang kata tunjuk tu kita panggil isim isyarah. Benda yang ditunjuk tu kita panggil dia apa? Musyarun ilaihi. Atau dalam bahasa Arab dia. Apa yang ditunjuk tu. Dipanggilkan musyarun ilaihi. Dalam konteks ni kutubun kitab yang kita tunjuk tu itulah musyarun ilaihi. So bila dalam penangan nanti kita akan sebut terminologi ni kita dah tahulah. Bila kita kata isim isyarah dia menunjuk kepada itu dan ini itu, benda yang ditunjuk tu ialah musyarun ilaihi yang kena tunjuk. Okey. Okey, ini bahagian keempat ya. So kita ulang sekali lagi supaya kita balik kepada ayat tadi ya. Okey, so haza yaumula yang tikun. Kenapa digunakan haza? Sebab yang ni yaumu dipanggil apa? Musyarun ilaihi. Sebab musyarun ilaihi ialah muzakkar dan mufrad. Okey, dia muzakkar mufrad. Ya, sebab dia singular dan dia muzakkar. Okey, katakanlah apa ni hari ini dia dua hari pula. Apa agaknya dia guna? Isyarah dia. Hazani. Betul lah. Syarah yang boleh ikut. Boleh tangkap balik yang kita cuba yang kita dah tunjuk tadi kan dalam ni tadi. Dia gunakan yang ni lah. Hazani sebab dia muzakkar. Dan dua. Kalau Allah kata 2 hari ini, dia akan gunakan hazani lah. Dia tak boleh guna hatani sebab dia muzakkar. Hari ini muzakkar. Tak boleh gunakan hatani, dia gunakan hazani lah. Tetapi tadi dia sebab dia 1 hari. Dia gunakan haza. Okey. Katakanlah banyak hari pula. Jamak pula. Hazani itu, apa ni, yaumu tadi, dia ramai, banyak pula. Jadi dia jamak. Jamak bukan manusia. Dia tak pakai kan? Dia pakai apa? Dia pakai muannas mufrad. Dia balik kepada hazihi. Walaupun dia muzakkar. Bila jamak saja, gender dah tak main dah. Dia balik kepada apa tu? Muannas mufrad. Dia balik kepada hazihi ni. Ya, maknanya kalau boleh ingat carta ni dalam minda kita ya. Bila jamak saja bukan manusia dia balik yang atas ni lah. Ya hazihi. Tapi yang jamak bawah tu saya. Mana? Ini untuk manusia. Oh. Untuk manusia dia pakai haula. So kalau kita jumpa haula tu mana manusia lah. Jamak. Kalau dia bukan manusia dia pakai hazihi. Kalau haiwan tu haiwan hazihi. Haiwan bukan manusia. Haiwan ni consider tak ada tabrakan juga. Okey ya, balik pada ayat tadi. Okey ya. So sekarang ni hazihi dia gunakan sebab hasanatun lah.
Ya, sebab dia muannas mufrad. Ya, so balik kepada saya kata tadi, kalau dia jamak hasanatun, dia akan gunakan apa? Sama hazihi. Nah, dia masih guna hazihi. Sebab apa? Dia tak berakal. So, bermakna hasanatun dengan hasanatun, dia akan gunakan hazihi juga. Begitu juga sayyi'atun. Ya, sayyi'atun dia bukannya manusia, dia tidak berakal. So, sama ada dia mufrad ataupun dia jamak, dia tetap menggunakan hazihi. Jadi kalau dua kebaikan dia boleh tukar. Kalau dua kebaikan baru gunakan musanna punya. Kalau dengan muannas, ya. Kalau dia muannas, dia kena gunakan muannas lah. Okey, muannas untuk dua apa dia? Kalau hasanat tu kalau dua akan jadi apa? Kita belajar dalam bahagian pertama dulu. Dia tambah ani ujung dia. Kalau perempuan ditambah tani lah, ditambah ani jadi hasanatani. Ni jadi hasanatani, dan dia tak boleh gunakan mufrad ya, sebab musanna dia kena guna musanna juga. Sini apa dia jadi hatani lah. Ya, mana dia? Yang ni. Hatani. Ni. Untuk dua benda yang sama ada manusia ataupun bukan manusia sama ya. Untuk mufrad dengan dia dua-dua sama, manusia dengan bukan manusia. Kalau muannas digunakan hatani. Okey ya. Yang bagusnya kita belajar mengenal apa ni bahasa Al-Quran ni, sebab tuan-tuan nak memahami memang saya tahu kena gunakan fikirannya, kita kena organize berfikir. So maknanya kita melatih otak kita tau. Sebab tu orang yang memaham Quran ni, menghafal Quran ni, kita akan dapati dia ni macam genius. Ya, dia senang mengkaji benda. Ya, sebab dilatih. Ya. Contohnya masa saya dulu pun saya heran ya, sekolah menengah dulu. Daripada remove sampai apa? Sampai form 5. Kawan saya ni sentiasa nombor 1 dalam kelas. Kita ada nombor 123 orang kan. Dari Kelantan, nama dia Zainul. Kita daripada sekolah kita dah panggil dia profesor tau. Memang dia nombor 1 sajalah. Rupa kata dia memang hafal Quran. Dia hafal Quran. Dalam banyak orang yang hafal dia seorang je di Kelantan. Kan memang dilatih dia kenal. Rupanya memang otak dia dah di-train. Jadi kalau dia belajar ilmu-ilmu lain nanti lebih senang. Ya, sebab dia memang ada sistem. Bila kita belajar bahasa Al-Quran ni, dia ada sistem dia. Otak kita diajar untuk mengatur, membezakan, lepas tu apply pada tempat yang betul. Sampai sekarang dia memang dia profesor pun. Dia kat UPM kan. Dia memang title dia sekarang betul lah profesor. Daripada kecil saya panggil apa. Saya sekali je dapat beat dia dalam 6 tahun belajar kan. Dari remove sampai tingkatan 5, 6 tahun lah. 6 tahun tu ada 2 pula. Ada pertengahan tahun dengan hujung tahun kan. Maknanya ada 12 periksa. Memang saya tak pernah kalahkan dia. Sekali je tahun tingkatan 3. Itu first time saya beat dia. Saya nombor 1, dia nombor 2. Lain pada tu memang dia nombor 1 je lah. Nombor 1, ada kawan seorang lagi di Terengganu tu, dia nombor 2, saya nombor 3. Biasanya susuan macam ni lah. Dia 1, Wan Abdul Rahman nombor 2, saya nombor 3. Kadang-kadang saya nombor 2. Tapi nombor 1 dia saja. Sekali je tingkatan 3 saya beat dia. Tu mustahil. Lepas tu hujung tahun kalah balik. Dia balik. Memang dia apa. Tapi tulisan dia tak cantik. Ya, kalau dia tulis Rumi ni kan, tak cantik lah tu kan. Baca pun apa kan. Tapi kalau dia menerangkan sesuatu tu kan, kemas je. Kalau fizik contohnya, dia tanya dia kan, dia atur cantik je.
Matematik ke apa, memang dia apalah, memang hebat lah Kelantan. Ni tak ada orang Kelantan Isteri Kelantan. Isteri yang Kelantan lah. Boleh belajar apa, boleh ambil advantage lah ya. Kelantan tu. Betul. Mak dia orang Kelantan. Dia duduk Melaka. Tapi mak dia kuat lah dekat Kelantan. Dia dah Tapi tak secara apa, memang cara amnya orang Kelantan dulu dipanggilkan apa, Serambi Mekah sama kan. Memang dari segi agama Quran tu dia orang lebih kuat. cekang kan. Eh? Dia orang kat universiti. Mekah. Dia orang dia. Memang di universiti pun memang. Dia orang dia. Pada team orang Ya, Kelantan. memang dia orang lirik tu. Tentang kerajaan pun semua luar lah. Apa yang berniaga pun banyak orang Kelantan. So dia memang otak tu dia dah dilatih dengan Quran ni. Kan? Dia Dia dah buat research ni. ya boleh Mengkaji. ya. Saya fikir. Set. Apa ni faktor yang boleh Dia lah kot rasanya. Wudu rasanya. Orang ingat wudu kan? Tak, Quran. Lalu gurau Ini sebagai contoh ni kan, kita cuba fahamkan dia ada sistem dia. Bila kita buat sistem tu dia apa, dia tak masalah. Kita atur je, elok je. Jangan cakap lah, kita dapat faham, kita faham pattern dia. Yes, kita bila jumpa dalam Al-Quran kita tahu dah macam mana, kenapa dia gunakan tu. Dia apply tu. Kan ya? So yang ni tadi selesai. Kenapa Hazar sini, kenapa Hazi sini? Ya, Hazar haula ni maknanya manusia lah tu. Ya, sebab kaum memang manusia kan, kaum itu manusia. Dia akan gunakan haula lah. Katakanlah kaum ni bukan manusia, dia akan gunakan tilka lah. Okay. Dia guna tilka lah. Sorry, ini apa? Ini ya. Digunakan hazihi lah. Hazihi. Ini apa dia panggil ini ya. Ini maknanya liqarib. Kalau lil ba'in dia guna tilka. So maknanya kalau bukan manusia sama ada hazi ataupun tilka. So dalam konteks ni ialah lil ba'in, zalika dengan tilka. Ya, so kalau muzakkar dia akan tetap menggunakan zalika, untuk jamak dia tetap menggunakan ulaika. Kalau kutubun al-kutubu dia kan ulaika. Ini apa, ini bukan manusia ya. Dia akan gunakan zalika juga. Jadi zalikal kitabu ataupun zalikal kutubu. Sebab dia bukan manusia. Okey, yang kedua pun masih lagi bukan manusia. Jadi tilka ayatu ni jamak. Kalau singular, ayatu pun digunakan tilka juga. Okey, di sini bila ulaika kita tahu lah cerita tu manusia lah. Wilayah yang lil ba'id. Itulah mereka. Itulah mereka ataupun mereka itu. Ya. So dia tidak merujukkan kepada yang bukan manusia, yang bukan berakal. Kalau bukan berakal saja jamak, dia akan gunakan tilka. Dia akan gunakan tilka. Tak event tu saya sampai lah. Sampai orang ni. Oh, sampai lah. Dengan saya. Okey. Okey, tu okey, dan lain kalau kita tengok ada contoh ayat lain ke? Tak ada, itu saja ya sebagai apa pengenalan kita ya. Nanti bila tuan-tuan baca Quran, apply lah. Kan ya? Apply yang ni tadi. Dia punya konsep pertama ada lil qarib dengan lil ba'id. Lepas tu yang dekat situ tadi apa yang sebenarnya bezakan dekat dengan jauh tu? Yang tadi yang next. yang mana yang Satu lagi. Yang ni, yang ni sebelum ni ke? Yang ni ke? Yang tadi ada yang ni. Dekat I ni. Ni. Nama saja. Kalau kita nyebut ini, maknanya lil qarib. Jenis isi masyarah tu ialah lil qarib. Kan maksudnya sesuatu benda tu bukan apa isim tu tentu ini maksudnya benda tu ada dengan kita. Yang dikatakan dekat. Dekat. Itu tu maksudnya kita menunjukkan sesuatu yang jauh.
Ba'id. Kalau jauh ba'id. Kalau dekat qarib. Ini kursi. Contoh ada dengan kita tunjuk mampu pegang. Kalau itu kursi lain. Itu kursi lain. Itu kursi. Bila jauh saja ba'id. Jadi isim isyarah itu dipanggil isim isyarah lil ba'id. Apa dia yang jauh kita ambil lil jauh apa ni lil ba'id ni lah, yang ni lah. Ni lah isim isyarah dia. Zalika, tilka, tanika, zalika, ulaika. Ini untuk isim isyarah lil ba'id. Okey. Ini contohnya apa? Spek ini kursi dengan itu kursi lain lah. Dia ayat dia. Isyarah dia. Isim isyarah lain. Yang ni lil qarib. Kalau bila kata ini je lil qarib lah. So apa dalam kumpulan lil qarib? Hazihi, lagi haza, hazihi. Lepas tu kalau dua, hazani dengan hatani. Okey, jamak haula. Itu lil qarib. Kalau itu jauh yang ujung sana tu kan. Apa kumpulan dia? Bermula dengan zalika, tilka. Lepas tu kalau dua, zanika, tanika. Lepas tu jamaknya ulaika. Itulah. Kalau jamak tu bukan apa tadi? Melainkan kalau dia bukan manusia, barulah kita gunakan balik muannas mufrad. Jadi muannas mufrad kalau dekat ialah hazihi, kalau jauh tilka. Kursi. Kursiyun. Hazihi kursiyun. Kalau dekat itu kursi, dia jadi Tilka. Untuk mufrad. Tilka kursi. Yalah. Jauh lah. Tilka kursiyun. Yang dekat tadi hazihi kursiyun. Okey. So kalau banyak pula dekat dengan jauh beza kan. Kursiyun bukan bakal. Okey, so digunakan itu untuk jauh, dekat belum. Hazihi lah. Dia mufrad dengan jamak sebab dia bukan bakal kan. Okey, kalau jauh tadi gunakan tilka. Ya. Kalau hari tu dia ini kan. Sebab dia bukan manusia. Okey, katakanlah manusia. Katalah ustaz sini kan. So Laki. Kalau lelaki, sebab dia lelaki. Mufrad, muzakkar. Ini ustaz. Saya dekat. Haza al-ustazulah. Haza al-ustazu. Sebab dia lelaki. Okey. Kata ramai ustaz jauh tu. Okey, sebelum jauh dekat dulu. Sekarang ni ramai ustaz. Ya, inilah ustaz-ustaz. Haulai. Sebab dia kira dekat dan manusia ramai. Kita guna haula lah. Okey, kalau jauh? Ramai. Ulaika. Ulaika. Ramai ustaz jauh ya. Itulah ustaz-ustaz. Kan dia jadi ulaika lah. So kalau yang dekat ni ramai yang tadi bukan manusia, bukannya ustaz, kita kata ini kursi banyak ni ataupun meja ni banyak kan. Hazihi. Betul. Dia muannas mufrad lah hazihi. Okey, kalau jauh? Jauh itu tilka. Muannas mufrad juga lah. Itulah dia punya teknik ya. So kita susun elok, lama maklumat tu dia kemat lah. Jadi kita tak confuse lah bila kita bantu dalam Quran, kita akan faham kenapa dia guna ni, dia apply sama juga dalam ayat Quran dah. Ya. So bermakna daripada situ pun sendiri kita akan mengetahui lah apa tu musyarun ilahi tu apakah jenis dia, kan? Jadi kita macam ni kita tahulah dia ni bukan manusia lah ayat ni kan.
Sebab tu dia gunakan tilka. Macam ni dia gunakan zalika sebab yang ni ialah mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. So bila kita faham konsep tu, kita tahu je macam mana dia diguna pakaikan dalam Al-Quran. Besok kalau kita nak kongsi dengan orang pun, kita akan jelas lah. Orang tanya kenapa dia guna zalika, kita boleh terangkan lah. Tapi itu kena praktis. Nanti lepas pada ni, minggu depan kita praktis pula. Praktis. Menerangkan tu, bila kita praktis baru kita lebih confident lah orang kata. Macam kalau tak praktis ni, dia nampak macam nampak tapi belum lagi nampak. Kan? Sebab konsep mempelajaran ni saya ada beritahu dia ada 3 komponen. Satu dia panggilkan kefahaman. Kedua dia panggil penghayatan. Lepas faham tu dia kena boleh menghayati. Rasa feel Yang ketiga dia kena boleh buat demonstration. Yang demonstration tu yang dia menerangkan ke orang lain tu kan. Tu 3 tu kena ada. Kalau mendengar saja dia dapat 1 je. Dia dapat yang pertama tu saja. Tapi bila dapat yang tu saja dia tak complete lah. Dia tak complete. Dia dapat 20% saja kefahaman tu. Okey. Berapa dah? Okey, bolehlah kita ni sudahi di sini dulu. Kita minta Tuan Syahran kita lah seperti biasa menutup sesi kita kali ini, walaupun kita brief saja, kita fokus kepada satu tajuk je, iaitu tajuk yang baru itu isim. Arab dia dipanggil isim isyarah, Melayu dia panggil isim isyarat ataupun kata petunjuk. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada kali ini. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke topik baru. Kita dah sedikit sebanyak telah diterangkan oleh Dr. Haji Kamal sebentar tadi. Kalau kita tengok makin lama kita punya tim makin kurang, tapi macam mana pun insyaAllah saya harap momentum yang ada ni harap terus berterusan. Cuma ni tengok Puan Halimah tak ada hari ni. Cuti. Okey. So, tengok tu pelajar-pelajar wajib ada selalunya, cuma tak ada pula hari ni kan. Jadi ni ada, terima kasih Ustaz Nur Fadilah, terima kasih Audi. Jadi insyaAllah kita pun dah nak akhir tahun untuk tahun 2023. InsyaAllah tahun depan pun dah hampir nak masuk ke tahun baru minggu depan. Jadi seperti biasa, saya rasa minggu depan masih ada lagi Jumaat yang minggu depan untuk kita biasa untuk baca Yasin lah. Jadi minta tolong bantuan nanti Puan Fadilah, kalau ada pelajar minggu depan kita meramaikan sama-sama untuk bacaan Yasin. Kita sama-sama baca, sebab ni akademi saya belum cuti kot. Jadi boleh join sekali minggu depan. Dan untuk azam ataupun tahun baru ni kita tunggu Ustaz punya motor tahun baru pula. Tahun ni ada kelas itu ada motor dia, tahun baru ni nanti kita tengok nanti Ustaz punya cadangan. Macam YBK tahun ni, YBK Sejuta Harapan. Di 2024 nanti saya duduk dengan Audi, nak tengok dengan Ustaz semua, nak tanya apa pandangan. Sama ada kita nak kekalkan motor ataupun tidak, kita lihat pada perbincangan nanti insyaAllah. Jadi itu saja untuk sesi pada hari ini. Jadi saya serahkan kembali kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak. Silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.